الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 9 ingin menerangkan tentang rahsia pensyaratan solat. Jom kita terapkan. Solat merupakan perkara penting dan menjadi kewajipan kepada keimanan seorang Muslim. Solat merupakan rukun Islam yang kedua selepas mengucap dua kalimah syahadah. Ia adalah tiang agama yang telah difardukan kepada seorang Muslim. Kewajipan solat dapat didapati melalui banyak dalil seperti Al-Quran dan Al-Hadis. Pelaksanaan solat melambangkan kepribadian seorang Muslim yang sejati dengan menghubungkan diri kepada penciptanya tanpa sebarang perantaraan. Solat yang sempurna dapat mencegah daripada perkara maksiat, keji dan mungkar. Dengan solat, seorang hamba dapat mendekatkan diri dengan Tuhannya dan bertakarub dengannya. Hidup ini ibarat solat, setiap gerakan ada aturan. Sebelum gerak, dahulukan Tuhan. Hati-hati bisikan syaitan agar terhindar dari kehinaan. Marilah kita bersama-sama menguraikan persoalan yang pertama, iaitu berkaitan dengan konsep pensyaratan solat. Kita mulai dengan definisi solat. Solat dari segi bahasa ialah doa. Dari segi istilah pula, solat merupakan daripada beberapa ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam mengikut syarat-syarat yang ditetapkan. Seterusnya kita pergi kepada pensyariatan solat. Solat merupakan ibadah yang menghubungkan seseorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Solat membuktikan ketaatan, kepatuhan, simbolik kasih sayang serta sebagai tanda bersyukur kita kepada Allah dan sentiasa mengingatnya. Solat juga mendidik jiwa seseorang memahami hakikat ketakwaan, ketenangan, kesabaran, tawakal, jihad dan Allah sahajalah tempat untuk kita bergantung dan memohon pertolongan dalam segala urusan kehidupan. Selain itu, ia jugalah amalan yang paling utama dan yang asal dalam agama. Solat merupakan sunnah yang mengiringi putusan-putusan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala mentaklifkan ibadah solat kepada mereka, iaitu para anbiya yang dipilih untuk memikul amanah nubuwah ini. Kerana ibadah solat ini menghubungkan manusia secara terus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah solat juga menjadi bekalan kekuatan rohani dalam melaksanakan amanah yang besar. Taklifan solat ini bukan sekadar untuk diri mereka sahaja, malah Allah Subhanahu Wa Taala mewasiatkan agar disampaikan kepada anak cucu dan juga kepada generasi seterusnya. Seterusnya kita pergi kepada sejarah pensyariatan solat. Sebelum solat 5 waktu disyariatkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya, baginda telah pun melakukan solat 2 rakaat pada waktu pagi dan 2 rakaat pada waktu petang sebagai mengikut amalan Nabi Ibrahim AS. Kemudian ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj, barulah baginda menerima perintah solat yang sebenarnya. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah memfardukan ke atas umatku 50 solat waktu. Lalu aku kembali dengan arahan ini sehingga sampai kepada Nabi Musa alaihissalam dan Musa berkata, apa yang difardukan oleh Tuhanmu ke atas umatmu? Jawablah, dia telah memfardukan ke atas umatku 50 solat waktu. Kata Musa, kembalilah kepada Tuhanmu kerana umatmu tidak akan sanggup melakukannya. Lalu aku kembali kepada Tuhanku dan dia memerintahkan pengurangan sebahagiannya sehinggalah menjadi 5 waktu. Lalu aku kembali kepada Tuhanku. Firman Allah, kewajipan 5 waktu itu adalah sama dengan 50 waktu pahalanya. Kewajipan di sisiku tidak pernah diubah. Lalu aku kembali kepada Musa dan menceritakan kepadanya. Musa berkata, kembalilah kepada Tuhanmu. Tetapi ku katakan kepadanya, aku malu kepadanya untuk minta dikurangkan lagi solat ini. Lalu Allah telah menetapkan solat 5 waktu itu kepada hamba-Nya atas permintaan Rasulullah SAW.
Soalan yang kedua, mengapakah solat di awal waktu memberi kebaikan kepada semua manusia di muka bumi ini? Seterusnya, kebaikan solat di awal waktu ialah kita dapat menunaikan solat dengan khusyuk dan tenang. Buktinya dalam surah Al-Ma'un ayat 4 hingga 5. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman yang bermaksud, kalau orang yang demikian dikira bilangan orang-orang yang mendustakan agama, maka kecelakaan besar bagi orang ahli solat, iaitu mereka yang berkeadaan lalai daripada menyempurnakan solatnya. Seterusnya, dengan menunaikan solat di awal waktu, kita dapat menyegerakan solat fardu apabila masuk waktu solat. Seterusnya, menyegerakan kewajipan solat fardu seperti solat apabila masuk waktu boleh menjadi pendiding kepada kelalaian solat. Terdapat juga hadis yang menceritakan kebaikan solat di awal waktu. Antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi yang bermaksud solat di awal waktu diperoleh keredaan Allah dan akhirnya mendapat keampunan Allah. Seterusnya, hadis kedua iaitu yang diriwayatkan oleh hadis At-Tirmizi juga yang bermaksud ditanya Nabi Muhammad SAW, apakah amalan yang terbaik? Maka jawab Nabi Muhammad SAW, solat di awal waktu. Persoalan yang ketiga, mengapakah pergerakan rukuk dalam solat memberikan kebaikan kepada tubuh badan manusia? Kebaikan rukuk dari segi sains. Rukuk yang sempurna adalah seperti kita meletakkan gelas di atas punggung dan air dalam gelas tersebut tidak tumpah kerana antara kepala dan tulang belakang sehingga punggung adalah berada dalam keadaan sejajar. Keadaan ini juga memberi manfaat kerana dapat menjaga kesempurnaan posisi punggung sebagai penahan tubuh dan pusat saraf dan posisi jantung yang sejajar dengan otak sehingga membolehkan darah-darah mengalir dengan sempurna. Posisi tangan yang terletak di bahagian lutut juga memberi manfaat kerana dapat merehatkan otot-otot di bahagian bahu sehingga ke bawah. Menurut penelitian pula, keadaan ini dapat melatih urip daripada terkena penyakit prostat ataupun erti kata lain penyakit kencing tak lawas. Posisi rukuk yang sempurna juga dapat membuatkan segala benda dalam tubuh badan kita mengalir dengan sempurna. Otot-otot di bahagian tubuh depan akan mengalami pengecutan dan otot-otot di bahagian belakang akan mengalami pengenduran. Dari segi agama pula, tahukah kita solat 5 kali sehari iaitu 17 rakaat telah berlaku 34 kali sujud. Terdapat 1001 hikmah yang terkandung di dalamnya. Sujud melibatkan 5 anggota badan yang bertumpu pada bumi iaitu dahi, hidung, kedua telapak tangan, lutut dan kedua hujung kaki. Sujud adalah merendahkan diri, memuji Allah dan meminta segala macam kepada Allah. Sekaligus memiliki sifat syukur, riya ataupun lain-lain lagi. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat kami ialah orang yang diperingatkan mereka menyungkur, sujud dan bertasbih serta memuji Tuhan dan mereka tidak menyombongkan diri. Surah As-Sajdah ayat 15. Sujud bererti seseorang itu telah meletakkan wajahnya di tempat yang paling rendah di atas tanah. Ia bermakna ia telah meletakkan seluruh dirinya di atas tanah, mengingatkan dirinya terhadap punca asal kejadian manusia itu dari tanah dan mengembalikan dirinya kepada tanah. Apabila ia telah sanggup menghantar dahinya dan juga dirinya di tempat yang hina, maka tidak mungkin ia akan bersikap sombong lagi terhadap Allah menciptakan dirinya dari tanah itu. Maka setiap kali sujud, sewajarnya seseorang itu sentiasa mengingati akan mati. Apabila ia ingat akan kematian, maka terasa seolah-olah bahawa solatnya itu sebagai solat penghabisan kerana dia akan menghantar dirinya ke tanah. Dia merasakan bahawa setiap kali dia sujud seolah-olah ia tidak akan bangun lagi. Kesimpulannya, solat yang teratur pasti akan membuahkan kesan-kesan positif dalam pelbagai aspek kehidupan manusia, antaranya aspek kejiwaan kerana solat memberikan ketenangan jiwa. Dari segi aspek kesihatan pula, solat mendidik seseorang supaya menjaga kesihatan dan sentiasa cerdas dan aktif. Jika dilihat dari aspek akhlak, solat dapat menyedarkan seseorang terhadap kesalahan dan menghapuskan dosa selain mendidik seseorang itu mendisiplinkan waktunya. Sekian.